Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi dapat kita bertemu dalam forum remaja bersama saya, Iman Hazib Rosli selaku Hafizullah pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, ingin saya terangkan apakah itu etika. Etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih dalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dengan 6 orang panel kita, iaitu pelajar dari kelas ZP 64, iaitu Syirah, Hana, Viveka, Aina, Syahrul dan Danny. Mereka akan membincang tajuk etika sebagai panduan hidup. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama, apakah keluarga mempengaruhi etika kehidupan seseorang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan dari sudut faktor ahli keluarga. Ibu bapa biasanya adalah yang pertama untuk menunjukkan sepadan etika kepada anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa ialah menunjuk yang mana betul dan salah dalam kehidupan anak-anak. Sebagai contoh, apabila ibu bapa mengajar bahawa mencuri adalah satu kesalahan, maka ia akan membentuk asas etika peribadi anak mereka. Keluarga mempengaruhi pembentukan etika anak-anak kerana tingkah laku dan perbuatan ahli keluarga mempengaruhi kehidupan anak-anak sejak kecil lagi. Seperti ungkapan anak umpama kain putih, ibu bapa lah yang bakal mencorakkannya. Maka segala nilai-nilai baik maupun buruk yang diamalkan ibu bapa akan menjadi contoh kepada anak-anak. Pengalaman hidup yang diperolehi ibu bapa biasanya diajarkan kepada anak-anak untuk berfikir dan bertindak mengikut keadaan tertentu. Ibu bapa mendidik anak-anak menjadi seorang yang berguna dengan menanamkan nilai-nilai teras kehidupan seperti mengamalkan toleransi, perasaan kasih sayang, perbuatan baik, menolong orang dan juga nilai-nilai murni lain yang menjadi amalan kehidupan seharian. Di samping itu, ibu bapa perlulah tegas dan menghukum anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan sebagai langkah mengajar yang baik dan yang buruk. Sebagai contoh, anak yang dimanjakan boleh berkelakuan degil dan tidak menghormati nasihat orang tua. Hukuman bertujuan memberikan kesedaran perbuatan itu adalah salah dan harus dielakkan. Hukuman boleh diberi dalam bentuk membuat kerja rumah dan sebagainya. Menghukum bukanlah bermakna ibu bapa membenci anak-anak, tetapi menunjukkan yang mereka menyayangi dan mahu anak-anak sama rata mempunyai nilai peribadi yang baik. Apabila ibu bapa mencurahkan kasih sayang dan bertegas secara sama rata, maka ianya akan membentuk etika yang baik dan anak-anak akan sentiasa mempunyai personaliti dan tingkah laku yang baik juga. Selain daripada itu, faktor-faktor seperti tingkah laku ibu bapa dan status sosioekonomi keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan etika. Jika ibu bapa mempunyai personaliti yang garang, ganas, suka memukul, memarahi dan mengamalkan tingkah laku yang buruk, maka ia akan memberikan kesan kepada pewartakan anak-anak. Dalam keadaan ini, walaupun ibu bapa mengajar mereka yang baik, namun segala perbuatan yang tidak elok daripada ibu bapa juga akan diwarisi oleh anak-anak tersebut. Sebab kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Dapat saya rumuskan bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan etika seseorang. Seterusnya, saya mohon penerangan dari ahli panel yang kedua, iaitu Saudara Hana, tentang pengaruh rakan dalam pembentukan etika. Rakan merupakan individu yang berpengaruh menentukan tingkah laku seseorang dalam kehidupan seharian. Kualiti hubungan dan pengaruh rakan yang baik akan membantu ke arah masa depan yang baik, manakala rakan yang sebaliknya akan membawa kepada kehancuran. Sebagai contoh, kanak-kanak biasanya dipengaruhi oleh rakan-rakan pergaulan seharian mereka.
Sekiranya mereka berkawan dengan rakan-rakan yang punya etika yang baik, maka ia akan menjadi ikutan. Tingkah laku seseorang individu itu biasanya boleh dinilai dengan melihat siapa rakan-rakan mereka. Ini kerana kelakuan individu menunjukkan nilai peribadi yang sebenar. Kita sering menghabiskan masa yang agak lama bersama rakan berbanding dengan keluarga. Di tempat kerja, kita menghabiskan sekurang-kurangnya 8 jam bersama rakan sekerja, manakala di sekolah pula, kanak-kanak bersama rakan sebaya mereka sekurang-kurangnya 5 jam sehari. Oleh yang demikian, adalah penting untuk memastikan kita memilih rakan yang mempunyai nilai-nilai positif yang dapat mendorong kita ke arah pembentukan masa depan yang baik. Kes remaja lari dari rumah telah menjadi masalah yang berleluasa di kalangan masyarakat kita hari ini. Masalah lari dari rumah di kalangan anak-anak dan pelajar sekolah semakin hari semakin meruncing dan sukar dibendung. Polis Diraja Malaysia PDRM telah melaporkan dari tahun 2004 hingga Mei 2007, kes orang hilang dicatatkan sebanyak 6,270 dan ianya melibatkan remaja berumur bawah 18 tahun. Mereka yang berumur antara 14 hingga 17 tahun mencatatkan bilangan tertinggi sebanyak 5,251 kes. Jumlah kes remaja perempuan ialah 4,620 berbanding lelaki iaitu 1,650. Salah satu punca yang menyebabkan masalah ini berlaku ialah terpengaruh dengan rakan sebaya. Kebanyakan daripada remaja adalah mudah terpengaruh dengan rakan karib mereka tanpa memikirkan kesan baik dan buruknya. Remaja masa kini lebih suka berfoya-foya dan mementingkan keseronokan dan terikut-ikut perbuatan rakan yang sedemikian. Mereka sanggup melarikan diri dari rumah semata-mata untuk mengecapi kebebasan dan menentukan kehidupan sendiri. Walaupun ibu bapa memberi kebebasan dengan kawalan tertentu supaya anak-anak tidak terjebak dengan perbuatan yang tidak diingini, namun keinginan untuk kebebasan ekstrim menyebabkan mereka melarikan diri dari rumah. Sebab utama remaja melarikan diri ialah cinta dan mengikuti kekasih. Remaja hari ini cenderung untuk mempunyai kekasih di alam persekolahan. Antara puncanya ialah filem-filem berunsur cinta dan hubungan melalui rangkaian sosial di internet yang menyebabkan mereka berkawan tanpa batasan. Rakan karib turut menjadi dorongan kepada remaja untuk bercinta. Pemikiran yang kurang matang menyebabkan remaja terpengaruh dengan desakan rakan. Tanggapan bahawa rakan ialah sebahagian daripada kehidupan menyebabkan mereka jarang meluahkan masalah kepada ibu bapa. Emosi yang rapuh, tiada ketahanan diri dan gagal menangani rintangan hidup menyebabkan mereka mengikut kehendak rakan sebaya. Akibat dari nasihat atau penyelesaian yang salah, mereka sanggup melarikan diri dari rumah dan terjebak ke perbuatan yang tidak bermoral dan membinasakan hidup sendiri. Seterusnya, saya menyerahkan forum kepada moderator kita hari ini. Terima kasih kepada saudara Hana di atas penjelasan yang menarik tentang pengaruh rakan dalam etika. Teruskan dengan panel yang ketiga iaitu VVK untuk mengupas tentang pengalaman hidup dalam pembentukan etika. Burung pipit di sawah padi, di halau teruna bertubuh sasa. Ingatlah pada orang berbudi, kenang olehmu sepanjang masa. Terima kasih pengurusi untuk izinkan saya menyuarakan buah fikiran saya. Pembentukan etika juga bergantung kepada pengalaman hidup seseorang. Pengalaman boleh memberi impak positif dan negatif kepada kehidupan manusia. Contohnya, sekiranya perbuatan mengambil rasuah tidak dilaporkan dan tiada tindakan undang-undang diambil, maka seseorang akan beranggapan ia tidak menjadi satu kesalahan. Walau bagaimanapun, apabila seseorang tertangkap dan hukuman dikenakan kerana rasuah, maka beliau akan sedar bahawa mengambil rasuah adalah menyalah undang-undang. Contoh yang lain pula. Sebagai kanak-kanak, biasa berbuat pelbagai kesalahan, iaitu tidak menyiapkan kerja rumah sekolah, penting sekolah dan pelbagai kan. So, maka kanak-kanak itu tidak akan ulang jika guru tersebut memberikan amaran ataupun hukuman. Oleh itu, saya tekankan bahawa etika boleh dipelajari melalui pengalaman. Etika sebagai panduan hidup. Sekian daripada saya. Perkongsian yang baik dari VBK untuk mengajarkan kita iaitu pengalaman hidup penting untuk membentuk etika seseorang. Membuang masa, kita lanjutkan dengan ahli panel kita yang keempat iaitu saudara Aina
untuk menerangkan tentang faktor keadaan dalam pembentukan etika seseorang. Faktor situasi. Faktor situasi banyak mempengaruhi perwatakan dan tingkah laku seseorang individu. Seseorang yang mempunyai etika dan tingkah laku yang baik boleh bertindak bertentangan dengan kelakuan yang baik disebabkan oleh faktor situasi. Sebagai contohnya, apabila seseorang kanak-kanak memecahkan gelas di rumahnya, dia akan cuba menafikan perbuatannya itu kerana takut dimarahi oleh ibu bapanya. Dalam situasi ini, dia berbohong kerana perasaan takut dan ia tidak bermakna bahawa etikanya itu tidak baik. Walaupun tindakan itu menunjukkan ketidakjujurannya, faktor situasi memberi justifikasi dalam keadaan apakah seseorang itu bertindak secara tidak beretika. Secara umumnya, faktor situasi juga memainkan peranan dalam pembentukan etika baik atau buruk seseorang individu. Kedudukan individu di dalam masyarakat, keluarga dan tempat kerja berkait rapat dengan situasi yang mempengaruhi tingkah laku positif atau negatif seseorang individu. Antara situasi yang menentukan tingkah laku individu ialah situasi persekitaran, situasi kerelaan atau situasi berkaitan dengan paksaan. Kepada ahli panel kita yang keempat, iaitu saudara Aina, dapat saya simpulkan bahawa keadaan sekeliling membantu untuk membentuk etika seseorang. Kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini dengan menjemput panel yang kelima, iaitu saudara Syarul, untuk memberi buah pandangan beliau. Ingin rasa memakan keladi, gari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu puan yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin membentangkan nilai peribadi dan moral. Berdasarkan pengalaman dan keputusan yang bertentangan dengan nilai dan moral, dalam keadaan tertentu, seseorang individu boleh bertindak membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang boleh menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Ia merujuk kepada faktor paksaan di mana tindakan diambil sama ada bagi mempertahankan diri atau membetulkan keadaan. Salah satu contoh yang ketara berkaitan unsur paksaan boleh dikaitkan dengan tugas pihak berkuasa seperti polis. Sejak kebelakangan ini, isu polis menembak mati individu sering menjadi perbualan hangat. Berdasarkan undang-undang, tindakan menembak berjenayah tidak menjadi kesalahan, namun ia adalah bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Polis menjadi sasaran masyarakat apabila berlakunya kejadian menembak mati seseorang. Namun, tindakan tersebut boleh dikaitkan dengan faktor situasi. Sebagai contoh, apabila pemandu kereta tidak berhenti di sekatan jalan raya dan cuba melanggar anggota polis, polis boleh melepaskan tembakan untuk mempertahankan dirinya. Akibatnya, pemandu tersebut mungkin korban terkena tembakan. Dalam situasi ini, pihak polis terpaksa melepaskan tembakan demi mempertahankan diri dia sendiri dan mempertahankan diri sendiri dan orang awam. Secara realitinya, anggota polis memahami prosedur yang membenarkan mereka melepaskan tembakan. Namun, dalam keadaan sebegini, mereka terpaksa melepaskan tembakan demi keselamatan dan adanya unsur serangan jenayah. Kebiasaannya, tembakan tidak dilepaskan jika tiada keperluan yang boleh mengancam keselamatan nyawa. Pada pandangan masyarakat pula, tindakan polis menembak mati pemandu ini dianggap kejam kerana masih ada ruang untuk mengejar atau menahan suspek selain melepaskan tembakan yang boleh membunuh suspek tersebut. Tetapi dari sudut pihak polis, tindakan melanggar sekatan mungkin terlibat dengan unsur jenayah dan terpaksa melepaskan tembakan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Bagi masyarakat, ia merupakan perbuatan yang tidak memberi kemanusiaan. Tetapi dari sudut undang-undang, polis menjalankan tanggungjawab menjaga keselamatan dari serangan jenayah. Sekian dari saya. Siang-siang ditanya isteri, siang sudah makan belum? Usai sudah pertemuan hari ini. Sekian dan Assalamualaikum.
Terima kasih kepada Saudara Syahrul kerana memberi penerangan yang bagus tentang nilai peribadi dan moral dalam pembentukan etika. Menjemput panel kita yang terakhir iaitu Saudara Danny untuk memberikan pendapat beliau tentang kaitan rule of law dan etika. Undang-undang atau rule of law. Undang-undang boleh didefinisikan sebagai satu peraturan rasmi yang wujud di dalam perlembagaan, undangan, menteri kehakiman dan lain-lain yang digunakan untuk mentadbir, mengawal dan menguasai tingkah laku manusia. Biasanya ia adalah mekanisme bagi mengawal dan mengekalkan susunan sosial masyarakat. Secara ambil, standard moral merujuk pada tingkah laku positif yang perlu ada pada individu seperti menghormati, berbudi mulia, tolong-menolong dan sebagainya supaya dapat untuk masyarakat yang harmoni. Manakala undang-undang boleh menentang perkara negatif seperti mencuri, membunuh, kod yang boleh dihukum melalui sistem pidana. Undang-undang dan nilai moral biasanya bertentangan atau mempunyai persamaan kerana ia melibatkan perhitungan yang berbeza. Sebagai contoh, perbuatan mencuri bukan sahaja salah di sisi undang-undang, malah ditentang oleh masyarakat. Walau bagaimanapun, undang-undang tidak memaksa atau komitmen yang tidak menuduh orang yang berada dalam kecemasan, sedangkan ia merupakan etika yang baik yang perlu ada pada setiap manusia. Oleh yang demikian, isu yang menyebabkan dilema etika perlu merujuk kepada undang-undang untuk menyelesaikan hal ini. Ini kerana masyarakat secara kolektif telah bersetuju terhadap suatu peraturan dan tindakan yang boleh diambil bagi memastikan suatu perbuatan itu tidak melanggar peraturan pokok cikgu di tanah ram, tanah beria, di hujung desa, haram melakukan perkara terlarang kerana ia mengundang dosa. Sekian. Itu penerangan yang bernas daripada Saudara Danny tentang hubungan antara rule of law dan etika. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pandangan masing-masing. Kesimpulannya, banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan etika seseorang. Sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun dari saya. Mari melihat aneka batik sesuai dengan selera kita. Mari kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.